Bagi murid-murid tingkatan 1, bab yang ke-14 ialah panduan kerja lapangan. Okey, jadi panduan kerja lapangan ini semua murid tingkatan 1 dikehendaki membuatlah kajian lapangan ini, disebabkan ianya termasuk dalam salah satu elemen yang wajib tahap pencapaian direkodkan di dalam pentaksiran sekolah. Okey. Jadi macam mana untuk kita membuat kerja lapangan ini? Okey, jika awak lihat di skrin ini, 3 perkara yang pentinglah yang perlu diambil perhatian, yang perlu awak siapkan sebelum kajian lapangan awak dinilai oleh cikgu awak. Seperti yang awak lihat di sini, ada 3 elemen yang akan dinilai. Yang pertama kalau kita tengok ialah proses awal. Proses awal. Proses awal ini, elemen pertama sekali yang awak kena kaji. Awak kena kaji. Iaitu yang pertamanya ialah kenal pasti dahulu kawasan kajian. Perlu kenal pasti dahulu kawasan kajian di mana awak hendak menjalankan kajian itu. Sama ada di kampung ataupun di sekolah. Anda boleh memilih tajuk yang bersesuaian mengikut kemampuan awak lah dengan bimbingan guru. Saya rasa semua murid boleh faham. Semua murid boleh faham mengenai kenal pasti kawasan kajian. Yang kedua, macam mana untuk menentukan objektif kajian. Okey. Objektif kajian ini adalah untuk menerangkan tujuan awak melakukan kajian. Di situlah asasnya. Jadi objektif sesuatu kajian lapangan ini perlu didahului oleh kata kerja. Apa contoh kata kerja? Okey. Banyak sebenarnya kata kerja. Contohnya, awak boleh gunakan kata kerja yang mudah lah. Kata kerja yang mudah. Contoh kata kerja saya akan catatkan di sini. Contohnya, yang pertama boleh gunakan perkataan mengenal pasti. Ataupun boleh menggunakan kata kerja mengkaji, ataupun boleh menggunakan kata kerja mencadangkan, dan sebagainya. Okey. Jadi dalam objektif ini, biasanya selepas kita tentukan tajuk itu, kita akan tulis macam ini. Di antara objektif kajian yang saya buat ialah, pertamanya, menghuraikan kesan pencemaran sungai kepada penduduk kampung Sungai Dua. Ini contoh. Jadi objektif kajian ini awak masukkan sama ada 3 ke atau 4 ke atau 5, terpulanglah
dengan dibimbing oleh guru awak. Okey. Seterusnya, selepas penentuan objektif, awak kena menentukan pula kaedah kajian. Penentuan kaedah kajian. Okey. Macam mana nak menentukan kaedah kajian? Jadi kaedah kajian ini ada banyak. Kaedah kajian ada banyak. Di sini saya bagi 4 contoh. Yang pertama, kaedah pemerhatian. Pemerhatian ini merupakan kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat. Kaedah ini memerlukan awak buat pemerhatian sahaja tentang perkara atau isu yang hendak dikaji. Yang kedua, kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini merupakan kaedah awak mengumpul maklumat dengan cara berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan dengan menggunakan borang temu bual yang awak sediakan. Okey, itu kaedah temu bual. Okey, yang ketiga ialah kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ini merupakan kaedah kumpul. Awak kumpul maklumat dengan memberi borang soal selidik pada masyarakat ataupun orang ramai untuk mengumpul maklumat. Dan kaedah yang keempat ialah kaedah rujukan. Jadi kaedah rujukan ini ialah kaedah yang memerlukan awak membuat rujukan di pusat sumber sekolah ataupun dalam laman web, buku, majalah, keratan akhbar, bahan bercetak lain dan sebagainya lah. Jadi saya sarankan dalam negara kita sekarang, dalam PKPB, kita gunakan kaedah rujukan. Kita gunakan kaedah rujukan, iaitu awak cari maklumat gunalah online ataupun keratan akhbar, majalah, kumpul maklumat di sini. Tak payahlah awak nak guna 3 kaedah ini. Sebab kita sekarang terkongkong sedikit. Ini kerana kita terpaksalah kita jaga kita sebagaimana disarankan oleh KKN. Okey. Setelah awak kumpul semua kaedah kajian apa semua, maka bolehlah awak teruskan kepada menulis laporan. Menulis laporan lah. Tulis laporan di dalam kertas yang awak telah sediakan. Sama ada kertas A4. Gunakan kertas A4 dalam 10 helai, saya rasa sudah cukup untuk awak menyiapkan laporan ini. Siapkan semua sekali yang telah awak kaji. Contohnya definisi apa yang awak buat itu. Kalau kata awak buat pencemaran, awak nak kaji punca, kemudian tulis pula punca-punca pencemaran, kemudian kesan pencemaran. Kesan, lepas tu langkah untuk mengatasi. Ini di atas kajian awak lah, di atas kajian awak. Jadi apabila siap semua, awak boleh tulis pula senarai rujukan yang awak gunakan. Apa rujukan yang awak gunakan? Rujukan yang terakhir sekali ialah rujukan. Rujukan ni ada format dia. Contohnya katakan awak guna bukulah Atlas. Yang pertama sekali awak tulis nama pengarang itu, tahun, katakan tahun 2007. Okey, tajuk buku itu Atlas Geografi. Okey, lepas tu tempat percetakannya, katakan Selangor, dan nama syarikat. Apa dia nama syarikat? Katakan
Ni contohlah syarikat Person Malaysia Sendirian Berhad. Okey. Ini format untuk menulis rujukan. Kemudian apabila awak selesai semua, awak boleh hantar kepada cikgu awak lah. Boleh hantar kepada cikgu awak. Jadi sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih.